السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, kita sampai pada muka surat 75. Muka surat 75. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul A'raf. Tafsir Suratul A'raf. Muka surat 75 kita masuk kisah Nabi Saleh. Kisah Nabi Saleh. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Dan telah kami suruh kepada kaum Samud itu saudara mereka iaitu Nabi Saleh untuk menjadi rasul. Ini dia nak cerita kepada kita kisah seorang Nabi daripada 25 Rasul yang diutuskan oleh Allah. Nama Nabi itu ialah Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh ini dihantar kepada satu umat. Nama umat itu ialah Samud. Allah berfirman dalam ayat ini, wa ila Samud akhahum Salihah. Dan telah kami suruh kepada kaum Samud itu saudara mereka yang bernama Saleh untuk menjadi Rasul. Samud itu satu kabilah daripada kabilah Arab. Bangsa Samud ini keturunan Arab. Maka Saleh itu satu daripada keturunan Samud, bukan daripada Bani Israel. Nabi Saleh ini dia keturunan Arab, dia bukan daripada keturunan Bani Israel. Antara Nabi Saleh dengan Nabi Hud 100 tahun. Nabi Hud, selepas mati Nabi Hud, nak mai Nabi Saleh itu jarak masa dia, selang masa dia 100 tahun. Umurnya, yakni umur Nabi Saleh 280 tahun. Umur Nabi Allah Saleh alaihi salam ini 280 tahun. You tengok, kita lah umur 36 mati. Kawan saya seorang baru ni umur 36 kena stroke. Umur 36 kena stroke. Oh, teruk penyakit lah ni. Penyakit lah ni cukup teruk. Dalam umur yang tidak disangka-sangka itu mati. Umur 36, duk sihat elok-elok, duk tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pasal tak pernah cek doktor. Dia duk berasa tak ada sakit apa. Sekali aja dia singgah mai, kena stroke. Sehari semalam koma, habis. Dulu-dulu, Nabi-Nabi dulu, daripada Nabi Adam AS sampailah kepada Nabi-Nabi yang berikutnya, termasuk Nabi Allah Saleh AS. Nabi Saleh itu umurnya 280 tahun. Seperti di dalam kitab Tajwid, dalam kitab Tahbir, firman Allah, qala ya qaum, kata ia, wahai kaumku. Nabi Saleh seru kepada kaum dia, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah oleh kamu akan Allah Ta'ala sanya. Maksudnya Nabi Allah Saleh AS macam Nabi-Nabi lain juga, dia mengajak manusia sembah Allah Tuhan yang satu. Dia mengajak manusia supaya sembah Allah. Allah itu Tuhan yang esa. Malakum min ilahin ghairuh. Maka tiada bagi kamu daripada Tuhan yang sebenar, yang mustahak disembah itu selain daripadanya, iaitu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni sembah Allah, Tuhan yang esa. Secerita di Masjid Padang Temusu, Sungai Petani semalam. Baru ni ada keluar dalam surat abad. Satu orang putih Perancis masuk mai ke Pulau Pinang, masuk mai ke Malaysia. Dia masuk mai ke Pulau Pinang atas visa pelancong. Keluarkan surat abang berita dia. Dia ni bisu. Orang putih, orang Perancis bisu.
Dia masuk mai sebagai pelancong, tapi bila dia sampai di Pulau Pinang, dia menyalahgunakan visa pelancong itu. Sebaliknya dia menjadi mubaligh yang menyampaikan Kristian di Pulau Pinang. Dan yang menjadi sasaran dia ialah orang-orang bisu. Semasa pihak immigration buat serbuan, yang masuk surat abang tu, semasa pihak immigration buat serbuan, dia ni ada bersama dengan dia 6 orang yang bisu yang sudah pun masuk agama Kristian. Apa yang saya nak highlight semalam ni ialah orang Kristian bisu pun dia buat kerja untuk agama dia. Orang Kristian ni bisu pun dia tidak mensia-siakan apa yang ada dalam diri dia. Yang bisu itu mulut dia, tapi anggota lain boleh buat kerja untuk agama dia. So immigration cuma boleh charge dia pasal apa? Pasal dia menyalahi visa pelancong kerana dia mai di sini. Dan dia didenda. Hari ni pihak immigration tangkap dia. Pagi esok pukul 9, kedutaan Perancis beserta dengan lawyer daripada kedutaan dia mai di depan pejabat immigration Pulau Pinang untuk ikat jamin kawan mereka. Bermakna dia ni mai atas kesedaran pihak mereka. Memang dia dihantar untuk tujuan, untuk mission nak menyebarkan faham Kristian dia di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang Islam tak buat kerja untuk mengajak orang kepada Islam. Orang Islam habis masa dengan benda yang merugikan diri sendiri. Sedangkan kita sendiri orang Islam, kita duk baca kitab tafsir dan sebagainya. Berapa banyak ayat yang kita jumpa yang seumpama ni. Yang dia cerita kata Nabi-Nabi ni bukan kata Nabi Muhammad sahaja, bahkan semua Nabi. Termasuk yang kita baca malam ni, Nabi Allah Saleh alaihi salam, dia kata, ya qaumi, wahai qaumku, u'budullah, sembahlah Allah Tuhan yang esa, malakum min ilahin. Tidak ada bagi kamu Tuhan ghairuh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada sembah tokong, kita tidak ada sembah apa-apa benda pun dalam dunia ni. Melainkan yang kita sembah ialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan hak satu tu aja. Firman Allah, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sesungguhnya telah datang akan kamu oleh saksi, yakni mukjizat daripada Tuhan kamu, atas benarnya bahawa aku ini rasulnya. Nabi Saleh kata, aku ni bukan setakat Allah lantik aku jadi nabi, bahkan aku ni dilantik menjadi nabi sekali dengan aku ada evidence, aku ada bukti untuk tunjuk kepada kamu sebagai umat aku bahawa aku ni dihantar oleh Allah. Allah bagi dekat aku mukjizat. Apa dia mukjizat dia? Firman Allah, hadhihi naqatullahi lakum ayah, iaitu ini unta. Allah bagi kamu mukjizat yang besar. Dan adalah mereka itu minta kepada Nabi Saleh bahawa keluar seekor unta daripada bukit kecil. Maka jadi mukjizatnya. Maka mendoa Nabi Saleh kepada Allah. Maka bergolek bukit itu seperti unta hendak beranak. Maka pecah ia. Maka keluar seekor unta betina seperti yang dituntut oleh umatnya itu. Kemudian waktu keluar itu beranak pula seekor anak jantan. Itu dia. Cerita dia lagu ni. Umat Nabi Saleh ni, dia cabar Nabi Saleh sebelum tu. Dia cabar dia. Dia kata, Saleh, kalau betul kamu ni Nabi, kalau betul kamu ni Rasul yang Tuhan kamu hantar awak mai sini, lah ni tu saya cakap banyak. Hang awak mai satu bukti yang kami boleh percaya. Nabi Saleh kata kat dia, bukti apa yang hampa nak? Kata umat Nabi Saleh, kaum Samud ini, dia kata dekat Nabi Saleh, lah ni lagu ni, bertunjuk pergi ke bukit. Bertunjuk pergi ke satu bukit yang ada dekat tu. Dia berkata, Allah ni Saleh macam ni. Kalau betul hang ni Nabi, hang minta dekat Tuhan hang, suruh bukit tu beranak keluar main unta. Kita tengok yang mereka minta. Gila puan-puan ni. Allah Subhanahu wa taala tunjuk tanda-tanda kekuasaan dia. Bukit tu tiba-tiba bergegah macam seekor unta yang sedang menahan sakit nak beranak. Bergegak, tiba-tiba keluar daripada celah bukit itu seekor unta betina. Dalam masa yang sekejap tu saja, unta betina tu pula beranak mai keluar pula seekor unta jantan. Depan mata mereka, benda tu ditakdirkan jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, fadharuha ta'kul fi ardillah, maka tinggal oleh kamu akan dia dengan anaknya cari makan pada bumi Allah ini. Bila bukit tu keluar mai unta betina dan beranak pula keluar mai seekor anak unta jantan,
Bila keluar mai 2 ekor unta ni, Allah kata dekat Nabi Saleh suruh bagi tahu umat dia. Ini unta adalah tanda kebesaran Allah. Ini mukjizat aku yang menunjukkan aku memang rasul yang diutuskan oleh Allah. Lah ni Tuhan aku bagi ingat dekat hangpa semua. Jangan ada siapa hidup kacau unta ni. Biar unta ni dengan anak dia hidup dengan senang lenang atas muka bumi ni. Dia nak makan apa, dia nak buat apa, jangan siapa hidup kacau ni. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Dan jangan kamu sentuh akan dia dengan kejahatan. Tuhan pesan lagi, suruh Nabi Saleh habaq dekat kaum Samud ini, hampa jangan ada siapa di kalangan hampa pergi sentuh unta ni, sentuh dengan niat jahat. Begitu. Iaitu sembelih ataupun lainnya. Yang kata jahat tu ialah pergi tangkap unta ni sembelih misalnya, itu jahat. Ataupun pergi ambil unta ni, pergi sembah dia, itu juga jahat. Jangan ada siapa pergi buat jahat kepada unta yang dijadikan oleh Allah sebagai nak tunjuk mukjizat Nabi Allah Saleh alaihi salam ini. Maka ambil akan kamu azab yang sangat sakit. Kalau siapa pergi tempuh, pergi sentuh unta ni dengan niat jahat, Allah akan buat turun azab. Azab ni akan membinasakan hangpa semua. Nabi Saleh apa awal-awal firman Allah, wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Dan ingatlah olehmu, kerana menjadikan Allah akan kamu itu ganti di dalam bumi daripada kemudian binasa kaum 'Ad, iaitu kaum Nabi Hud. Allah peringat pula kepada umat yang hidup pada zaman Nabi Allah Saleh alaihi salam ni. Hampa mau ambil ingat, hampa mau ambil i'tibar. Sebelum daripada aku, Nabi Saleh kata ada dah Nabi. Nama Nabi itu Hud. Umat Nabi Hud sudah dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala kerana bantah perintah Allah. Aku nak bagi ingat dekat hampa, jangan ada di kalangan hampa yang bantah cakap aku. Kerana kalau hampa bantah cakap aku, hampa akan jadi macam mana umat Nabi Hud yang bantah Nabi Hud. Pesanlah. Firman Allah, wa bawwa'akum fil ardi. Dan menduduk Allah Ta'ala akan kamu pada bumi Hijr, yang di tempat antara Hijaz dan Syam. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan umat Nabi Allah Saleh alaihi salam ini duduk di satu kawasan nama dia Hijr. Hijr ni tuan-tuan, dia terletak di antara Hijaz dan Syam. Hijaz dan Syam, di antara negeri Arab adalah dengan Syria. In between itu satu tempat nama Hijr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah pergi lalu di kawasan tu. Nabi dalam musafir dia, Nabi biasa dengan sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi pergi lalu di kawasan Hijr, kawasan yang menjadi tempat peninggalan kaum Samud, umat Nabi Saleh ni. Nabi pernah lalu di situ. Bila sampai di sempadan Hijr ini, Nabi berhenti. Bila Nabi sampai tentu Nabi kata, la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa an takunu bakin. Nabi sampai di sempadan Hijr itu, Nabi tahan sahabat-sahabat dia. Nabi kata, Natizah, aku nak bagi tahu dekat hampa ni, kita nak masuk sempadan satu kawasan, nama tempatnya Hijr. Dan ini adalah tempat kaum Samud, umat Nabi Saleh. Mereka ni adalah golongan yang berlaku zalim pada diri mereka sendiri dan zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu masa dulu Allah takdirkan kepada mereka ni unta 2 ekor yang kemudiannya mereka pelingkup, mereka binasakan unta ni. Dengan kerana tu Allah turun bala dekat mereka dan mereka semua mati di kawasan hak kita nak masuk ni. Nabi kata, la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin. Nabi kata, aku nak bagi ingat dekat hampa, jangan kita masuk kawasan Hijr ini. Kerana mereka ni ada tempat ini, ada menyimpan orang-orang yang kena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan masuk kawasan orang zalim yang kena azab Allah ini. Illa an takunu baki. Melainkan kalau nak masuk juga, kamu kena menangis. Nabi kata. Kawasan ni, kawasan kaum Samud yang mati kerana kena azab Allah. Jangan masuk kawasan orang yang kena zalim. Orang yang berlaku zalim dan kena azab Allah. Jangan masuk kawasan ni, Nabi kata. Kalau tak dapat, tidak terpaksa masuk juga, masuk dalam keadaan menangis. Kalau siapa yang tidak boleh menangis, jangan masuk kawasan ni. Nabi SAW bagi ingat sampai macam tu kepada sahabat-sahabat dia.
Demikianlah punya tak eloknya kawasan yang menjadi tempat tinggal orang-orang zalim. Begitu. Baik. Kata dia lagi, firman Allah Subhanahu wa taala, tattakhizuna min suhuliha qusura. Kamu ambil perbuat daripada tanah rata itu rumah mahligai, duduk waktu hangat. Ni yang kata kaum Ad yang hidup zaman Nabi Allah Hud, dan juga kaum Samud yang hidup zaman Nabi Saleh ni. Allah bagi kepada mereka ni keistimewaan. Di antara keistimewaannya, mereka ni terror dalam bidang seni bina. Mereka ni masing-masing orang ada dua rumah kediaman. Satu rumah kediaman mahligai. Satu rumah kediaman mahligai yang dibina di atas tanah rata. Rumah tu mereka hanya akan duduk pada waktu panas. Waktu panas dia duduk banglo tengah tanah rata. Begitu. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا, dan kamu korek bukit perbuat rumah tempat duduk pada waktu sejuk. Dan mereka juga ada rumah yang kedua, iaitu rumah yang mereka pergi bina dalam perut bukit. Bukit yang keras pejai. Tuan-tuan pernah pergi Mekah, Madinah, bukit di sana macam mana? Lagu bukit tajam ke? Dah. Bukit di negeri Arab ni semua batu granit tu, batu keras pejai. Tak ada nak cari bukit lagu kita ni ada dengan pokok menghijau, tumbuh elok, tanah lembut, tak ada. Di negeri Arab bukit batu pejai. Yang kata kaum Ad dengan kaum Samud ni, bukit yang keras pejai tu mereka boleh pergi tebuk dan akhirnya menjadi rumah kediaman yang hebat dan mewah di dalam tu. Allah bagi dekat mereka. Teknologi mereka tinggi sekali. Tuan-tuan yang pernah pergi ziarah ke Mesir, biasa pergi tengok yang kata piramid tu macam mana. Teknologi mereka. Teknologi orang zaman dulu. Sampai hari ni orang tak erti nak buat tu piramid macam yang mereka dulu buat. Dengan hanya menyusun batu-batu besar. Macam mana dia susun tu pun kita tak boleh fikir. Dia angkat macam mana. Bukan ada keren Tadano. Lah ada keren tulis Tadano tu boleh duk angkat. Dulu bukan ada keren, bukan ada apa. Semata-mata tenaga manusia. Macam mana tu dia boleh kerah orang angkat susun batu. Sampai hari ni tak runtuh sebiji batu pun. Boleh masuk pula kot dalam piramid yang begitu punya besar. Boleh masuk pula dalam lorong-lorong dia tu apa semua. Sampai di dalam jumpa pula mayat-mayat Firaun dia ni. Tinggi sekali teknologi zaman tu. Lebih tinggi lagi teknologi kaum Ad dan kaum Samud. Sehingga kan teknologi mereka ni Allah sebut dalam Quran. Tiap-tiap orang daripada mereka ni memiliki dua biji rumah. Satu rumah mahligai di atas tanah rata. Dan satu lagi rumah tebuk bukit yang keras pejai. Buat kediaman mewah di dalam dia. Hebatnya mereka ni semua. Musim panas duduk di kawasan lapang ni. Musim sejuk pergi masuk duduk dalam bukit. Demikianlah hebatnya yang dikatakan kaum Ad dan kaum Samud ini. Firman Allah, fazkuru ala Allah. Maka ingat olehmu akan segala nikmat Allah Ta'ala atas kamu. Maka sebab korek bukit buat rumah itu, panjang umur mereka itu 300 tahun. Binasa rumah dulu daripada matinya. Demikianlah kaum Hud itu. Kaum Hud dan kaum Samud, kaum Ad yang menjadi umat kepada Nabi Lut, dan juga kaum Samud yang menjadi umat kepada Nabi Saleh. Mereka boleh buat rumah ni dengan kerana rumah tu bila main musim sejuk boleh masuk dalam bukit. Jadi mereka tak terdedah kepada kesejukan. Bila main musim panas boleh pergi duduk di tengah lapang. Maka mereka tidak terlalu panas. Bahkan mereka boleh duduk dalam rumah yang angin boleh main dengan kuat. Dengan kerana menjaga kesihatan mereka ni jadi panjang umur. Umur masing-masing mereka pada masa tu average lebih kurang 300 tahun. Tuhan kata Allah bagi dekat mereka keistimewaan yang macam tu. Tapi mereka ni adalah umat manusia yang tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya panjangnya umur mereka sampai rumah mereka buat rosak dulu. Rosak dulu mereka duduk hidup lagi. Kita hari ni tuan-tuan beli rumah murah, mati dulu rumah dah elok lagi. Kita beli rumah lah ni pajak 99 tahun. Pajak berapa tahun orang bagi lah ni kan? Tak dan lah 99 kita kata tak dan lah. Beli rumah pun umur 30 baru beli rumah. Nak habis tempoh pajak 99 tahun tu tak ada lah. Cucu kita dah duduk rumah tu. Tapi mereka ni dulu, rumah tu opok lelai dulu. Mereka duduk hidup lagi. Punya lihatnya nyawa puak-puak derhaka ni. Dia macam tu. Kan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
Dan jangan kamu perbuat fasid, yakni buat kebinasaan pada dalam bumi, akan sebagai fasid dan kerosakan. Tuhan pesan, dah aku bagi ke hampa macam ni punya hebat. Aku bagi dekat hampa teknologi, hampa boleh buat rumah mahligai, hampa boleh buat rumah dalam puruk bukit dan sebagainya. Aku bagi dekat hampa benda ni. Janganlah hampa buat benda yang boleh menyebabkan aku murka pada hampa. Tuhan pesan, hak aku bagi ni mau syukur banyak-banyak. Jangan balas apa yang aku bagi ni dengan derhaka pada aku. Firman Allah, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumih. Berkata oleh segala orang yang besar-besar, yang takabur mereka itu daripada kaumnya. Kita tengok. Berapa kali dah kita jumpa. Hak duk lawan Nabi ni, kita jumpa sebelum ni cerita Nabi-Nabi yang sebelum ni. Hak duk lawan ni dia kata apa? Wa qalal mala'u. Al-mala'u maksudnya orang besar-besar. Hak duk menentang agama ni selalunya orang besar-besar. Orang ada pangkat, orang ada kedudukan, orang ada kuasa, orang ada ringgit. Orang ni selalu duk lawan agama. Selalu macam tu. Maka nasib yang sama menimpa Nabi Allah Saleh alaihi salam. Yang lawan dia ialah orang besar pada zaman dia. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumih. Dan berkata segala orang yang besar-besar, yang takabur mereka itu daripada kaumnya, yakni takabur daripada beriman dengan Allah dan takabur daripada turut Nabi Saleh. Tak mau ikut Nabi Saleh. Hang tahu apa Saleh? Hang jadi imam masjid bolehlah. Hang ni tahu apa? Hang tak reti tentang ekonomi. Hang tak reti tentang cara tadbir negeri. Hang pergi jaga masjid, hang pergi keluar hukum petua apa lebih kurang sudah. Hang jangan duk kalut tentang bab-bab ni. Bab ni bab kami semua. Nabi Saleh alaihi salam kenal lagu tu dengan pembesar pada zaman dia. Dan berkatalah pembesar ini kepada kaum dia, lillazina stud'ifu liman amana minhum, bagi segala mereka yang dhaif, yakni mereka yang beriman daripada mereka itu dengan ikut Nabi Saleh. Orang besar-besar ni duk gempak orang-orang yang dhaif, yang miskin, yang duit tak ada ni. Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih? Dia bertanya. Orang besar-besar ni tanya kepada orang yang duk ikut Nabi Saleh ni, adakah kamu tahu, adakah kamu yakin bahawa Saleh ini Rasul pesuruh daripada Tuhannya kepada kamu? Dia tanya. Ni yang hampa duk ikut Nabi Saleh ni, hampa yakin ke Nabi Saleh ni Nabi yang Tuhan hantar mai? Ditanya macam tu. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kata mereka itu, yang ni kata orang-orang yang ikut Nabi Saleh ni, na'am, kami tahu, bahkan kami yakin bahawa Saleh ini pesuruh daripada Tuhan. Orang yang ikut Nabi Saleh ni kata, ya, kami yakin. Kami ikut Nabi Saleh kerana kami yakin dia Nabi. Tak usah siapa mai kata apa kat kami tetap kata Nabi Saleh ini Nabi. Dia berkata bahawasanya kami dengan barang yang disuruh dengannya itu beriman sekaliannya. Orang yang ikut Nabi Saleh ni kata dekat orang besar, amai tanya mereka ni, kami beriman bahawa Nabi Saleh itu Nabi dan kami berjanji kami akan ikut apa juga yang dia kata. Begitu. Qala alladzina istakbaru, maka berkata segala mereka yang takabur itu, inna billadzi amantum bihi kafirun, bahawa kami dengan mereka yang kamu beriman itu dengannya itu kafir sekaliannya. Itu dia. Mereka kata dah, kalau macam tu hampa bodoh, kami tak ikut. Hang tengok kami ni. Kami ni hak kaya-kaya, hak duit ada juta-juta, hak ada pangkat besar, hak apa, kami tak ikut ni. Tok Lebay ni kami tak ikut. Dia ni tak boleh pakai ni orang. Hampa percaya nah, hampa ikut no, hampa bodoh. Kami ni orang cerdik, orang ada duit, orang boleh fikir ni, kami hak cerdik ni tak ikut. Hampa hak bodoh-bodoh ni ikut. Kata orang-orang besar yang hidup pada zaman Nabi Saleh ni. Dan kata mereka lagi, dan adalah naqah, iaitu unta Nabi Saleh itu besar. Ada. Dan adalah naqah ataupun unta Nabi Saleh itu besar. Ini bukan kata apa nama, orang-orang besar yang engkar. Yang ni dijelaskan di dalam tafsir. Dia kata, ni nak cerita pasal unta Nabi Saleh tadi ni. Unta yang keluar daripada bukit, kemudian beranak mai anak jantan seorang. Seekor. Seorang pula lah. Okay. Ni nak cerita pasal unta ni pula ni. Dia kata, dan adalah unta Nabi Saleh tu besar. Unta Nabi Saleh yang keluar ke bukit tadi ni, unta ni besar. Dia tak lagu unta biasa ni. Apabila minum air telaga, taruh kepalanya padanya, maka dia angkat cerin air telaga itu. Oh, dia nak cerita kata besarnya unta Nabi Saleh ni. Dia bukan unta biasa. Sebab kalau keluar main unta biasa, puak-puak ni tak percaya pula. Dia kata unta tak apa, sesat main ke celah bukit.
Dia tak percaya pula. Jadi Tuhan tahu dah puak ni ikut mana pun dia nanti cari alatan untuk tidak percaya. Jadi dia buat terbit main seekor unta yang dia tak pernah tengok begitu punya besar unta keluar main. Oh, dia kata ni pelik dah ni. Ni bukan unta orang duk belah dah ni. Ni tak tahu main ke mana. Dia keluar main punya besar. Bila dia nak minum air unta Nabi Saleh ni, dia turun kepala dia dalam telaga tu penuh. Penuh kepala dia masuk dalam telaga tu. Dia minum, dia angkat kepala dia sejak air telaga tu. Kering air telaga. Dia kata. Sebiji sahaja. Seekor unta minum sebiji telaga. Habis kat dia. Maka kata dia berganti-ganti. Sehari unta dan sehari kaum. Maka hari unta minum, mereka tidak dapat air. Maka diperah susunya. Dimakan dan tiada habis susu itu. Maka dengan sebab itu, fa'aqarun naqah. Maka sembelih mereka itu akan naqah itu. Itu dia. Bila unta ni keluar main, mereka ada telaga sebiji saja. Telaga ada sebiji saja. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Saleh abang dekat umat dia. Mula daripada hari ini kita kena bergiliang dengan unta. Hari ini unta minum, memang air tu kering. Memang air tu kering, kita tak ada habuan dah. Sementara air tu nak main balik, esok pula. Esok kita minum. Unta tak minum esok. Lusa unta nanti minum pula, kering pula. Kita nanti tulat pula. Macam tu, selang-selang hari. So hari unta minum, mereka tak boleh minum air telaga. Tetapi sebagai gantinya, mereka minum susu unta. Dan susu ni walau diperah banyak mana pun tak akan habis. Minum tak habis. Susu ni dia duk keluar tak berhenti. Tapi nama kata umat Nabi Allah Saleh alaihi salam ni dia tak boleh rupanya. Jenis pokok bengong ni dia tak boleh. Apa dia buat? Fa'aqarun naqah. Maka sembelih mereka itu akan unta. Dah mula dah timbul dah kepala-kepala masam di kalangan umat Nabi Saleh ni. Dia kata apa macam ni mana boleh. Kita duk biasa minum yang telaga, duk suruh minum susu. Tak boleh biar unta ni duk biar kat dia jahanam kita. Tapi sembelih bang. Ada dah orang yang memberi idea ni. Idea nak pelingkup ni dah mula main. Dia kata, maka mereka pun sembelih akan unta itu. Oleh seorang besar. Dia ni orang besar. Dalam kalangan umat Nabi Saleh, dia orang besar. Nama dia ialah Qadar bin Salif. Nama dia ni Qadar. Qadar bin Salif. Dengan suruh mereka itu. Dia suruh dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata, Qadar bin Salif pergi cari 9 orang samsing. Dia pergi cari 9 orang samsing dalam kampung dia. 9 orang ni diupah oleh Qadar orang kaya ni. Dia upah. Dia bagi duit dekat 9 orang ni. Hampa dibunuh bang unta Nabi Saleh. Ini cerita dia. Baik. Sabda Nabi SAW. Ashqal awwalin akhirun naqah. Terlebih celaka orang dahulu kala iaitu yang sembelih naqah. Nabi pernah sebut. Dalam hadis dia, Nabi kata, amat celakalah mana-mana orang yang terlibat dalam menyembelih unta tadi. Sama ada dia terlibat dalam maksud kata dia pergi sembelih, ataupun dia terlibat dalam konspirasi merancang sembelihan unta itu. Maka orang-orang yang terlibat ni celaka ke atas mereka ni. Kata Nabi SAW. Terlebih celakalah sekarang orang yang sembelih engkau ya Ali. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Ini Nabi nak kaitkan pula. Nabi kata ni pada masa Sayyidina Ali tu ada. Nabi katalah dekat Sayyidina Ali. Wahai Ali, hang pun kesudahan hidup hang akan mati dengan benda tajam. Sembelih tu maksudnya guna benda tajam. Dan betul macam yang Nabi kata. Selepas wafat Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mati dalam keadaan biasa. Mati sakit dan mati. Sakit dan mati. Sayyidina Umar mati kena bunuh. Sayyidina Osman mati kena bunuh. Sayyidina Ali mati kena bunuh. Sayyidina Ali mati kena bunuh, kena tikam dengan satu orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Sayyidina Ali mati kena bunuh dengan satu orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ketika Sayyidina Ali tengah panggil orang nak ajak semayang. Mai Abdurrahman bin Muljam ini meluru dengan pedang di tangan dia. Dia tikam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Talib mati kerana tikaman itu. Itu. Jadi Nabi sebut dah masa Sayyidina Ali tu ada tak tahu apa lagi tu. Nabi SAW sebut dah. Nabi kata celakalah ke atas orang yang terlibat dalam membunuh unta Nabi Allah Saleh dulu. Dan demikianlah juga celakanya orang yang akan terlibat dalam membunuh kamu wahai Ali. Nabi kata
Nabi ni kasyaf lah. Allah bagi tahu dah kat dia bahawa Sayyidina Ali akan mati kena bunuh. Nabi habaq dah. Sayyidina Ali pun memang tahu dah dia akan mati kena bunuh. Pasal Nabi dah bagi tahu dia, cuma tak tahu bila. Maka akhirnya apa yang disebut Nabi SAW jadi sungguh. Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Firman Allah, wa'atau an amri rabbihim. Dan langkah mereka itu daripada suruh Tuhan mereka itu. Yang kata kaum Samud, umat Nabi Saleh ni, walaupun Nabi Saleh duk pesan, jangan siapa tempuh ataupun sentuh unta ni dengan niat jahat. Hang pesan-pesan dah, pergi bunuh juga. 9 orang tadi ni. 9 orang Samsing yang diupah oleh orang besar tadi ni, Qadar bin Salih tadi ni, terus pergi bunuh unta Nabi Allah Saleh ni. Wa qalu ya Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Sudah. Cuba tengok Samsingnya mereka ni. Dan kata mereka itu pula. Ni, geng ni. Selepas mereka pergi bunuh unta Nabi Saleh ni, mereka kata pula, wahai Saleh, bawa datang olehmu kepada kami dengan barang yang engkau janji kami daripada azab. Hang kata kat kami hari itu ni, siapa pergi tempuh unta tu dengan niat jahat, Tuhan akan bawa main azab yang teruk. Okey, ni kami nak beritahu dekat hang, kami dah bunuh dah. Lah ni Saleh, kami cabar hang. Tolong buktikan apa yang hang kata dulu. Kami dah bunuh dah unta tu. Tolong buktikan. Habaq dekat Tuhan hang, suruh wak mai bala hak kata nak omai kat kami ni. Wak mai lah ni. Oh, itu dia. Ni umat Nabi Saleh ni. Dan ada engkau itu daripada jumlah orang yang jadi rasul dengan sebenar adalah sembelih naqah hari Rabu, hari Arba'ah itu hari Rabu. Maka kata Nabi Saleh, subuh esoknya muka kamu akan jadi kuning. Kemudian subuh hari Jumaat muka kamu akan jadi merah. Kemudian subuh hari Sabtu muka kamu akan jadi hitam. Maka tak kala subuh Khamis kuning sungguh muka mereka itu. Bila mereka mai depan Nabi Saleh, mereka kata lagu tu. Depan Nabi Saleh, mereka kata, ya Saleh, i'tina bima ta'iduna. Wahai Saleh, hang kata kami kalau bunuh unta Tuhan akan buat mai azab. Allah, kami nak abang, kami dah bunuh dah. Mana dia bala Tuhan tu, kami duk tunggu dah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata apa? Nabi Saleh bila dengar macam tu, Nabi Saleh tak kata apa lagi. Nabi Saleh terus keluar daripada rumah pergi tengok sungguh unta tu daripada sembelih dah. Nabi Saleh patah balik mai jumpa puak-puak Samsing ni. Nabi Saleh kata dekat mereka, tamatta'u fi darikum salasa ayyam. Ni dalam tafsir Ibnu Katsir, dia hurai panjang lagi. Nabi Saleh tengok aja unta tu sungguh macam yang mereka kata, sembelih sungguh. Dia patah balik mai jumpa mereka, dia kata tamatta'u fi darikum salasa ayyam. Berseronoklah hamba di rumah hamba, tapi aku bagi masa dekat hamba 3 hari saja. Selepas 3 hari, hamba nanti tengok apa nak jadi. Nabi Saleh kata lagu tu dekat puak Samsing 9 orang, termasuk dengan kawahan upah daripada tadi ni. Aku bagi masa dekat hamba 3 hari saja. Kata dia apa? Bunuh unta itu berlaku pada hari Rabu. Hari ni hamba bunuh unta aku. Unta aku hamba bunuh pada hari Rabu. Kata Nabi Saleh, esok subuh hari Khamis esok ni muka hamba akan jadi kuning. Dia kata. Dan menjelang subuh hari Jumaat pula muka hampa akan jadi merah, dia kata. Dan menjelang subuh pada hari Sabtu muka hampa akan jadi hitam, dia kata. Sungguh macam yang dikata oleh Nabi Allah Saleh alaihi salam, maka tak kala subuh hari Khamis kuning sungguh muka mereka itu. Bangkit-bangkit hari Khamis tu pakat duk tengok muka masing-masing dah jadi kuning. Maka yakin mereka itu akan azab Tuhan. Yakin dah. Hak 9 orang termasuk dengan hak upah seorang ni, hang pergi rumah aku pergi rumah hang, masa tu telefon tak ada. Ya. Jadi pakat pergi rumah aku, tengok muka hang kuning, hang tengok muka aku kuning. Dia kata sungguh kan awak kita pakat jadi lagu ni. Kemudian subuh Jumaat merah muka mereka itu, maka bertambah takut mereka itu. Hari Khamis macam yang disebut oleh Nabi Saleh jadi kuning sungguh, pakat duk takut dah. Esok tu subuh hari Jumaat bagi-bagi tidur, muka dia ubah jadi merah menyala masing-masing. Pi rumah aku, merah semua dah muka masing-masing orang yang terlibat ni. Bertambah-tambah takut mereka itu. Kemudian hari Sabtu muka mereka menjadi hitam legam. Bila mai subuh hari Sabtu, tengok habis dah muka depa jadi hangus dah. Maka bersiap mereka itu bagi kebinasaan. Depa tahu dah, memang betul dah lagu yang Saleh kata, memang betul dah. Depa duk tunggu apa nak jadi berikutnya. Maka subuh Ahad
kafan diri mereka itu. Dan pakai bau-bauan orang mati. Dan lempak diri masing-masing ke bumi. Masa tu mereka dah jadi sasaran. Bila apa yang Nabi Saleh kata tu jadi macam yang Nabi Saleh kata, masa tu pikiran dah jadi kelam kabut dah. Dia baru nampak dah betul ni. Betul rupanya yang Saleh kata ni. Rupanya dia bukan gempak kita. Memang sungguh ni. Maka dengan kerana tu masing-masing dah tak boleh hidup macam orang biasa dah. Dah jadi kelam kabut dah. Masing-masing seolah-olah bersiap diri mereka untuk menghadapi kematian mereka sendiri. Maka tak kala kerah panas waktu duha. Bila waktu duha, dia duduk main waktu pukul 9, pukul 10, panas mula duduk nak main terik tu. Pada masa tu, tiba-tiba datang sayhah. Sayhatun azimah. Maka datanglah kepada mereka suara jerkah yang deras dari langit. Dia main sungguh dah. Dia main sungguh dah. Tiba-tiba dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dia main satu suara macam guruh, macam lintang, macam ni. Dia panggil sayhah. Sayhah ni bunyi satu suara tempit yang cukup kuat. Dalam Quran dia kata. Ayat yang cerita tentang as-sakhah. Apabila datang kepada kamu as-sakhah, dia kata. Bunyi yang memecahkan kegendang telinga. Peliknya, yang dengar ni hanyalah orang-orang yang terlibat dalam rencana jahat tadi. Tiba-tiba dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala datang sayhatun azimah, iaitu suara jerkah yang amat deras daripada pihak langit. Dan suara seumpama lintang. Dan segala suara dalam bumi dengan gerak gempa yang keras, maka mati sekalian mereka itu. Adapun anak unta tadi lari pergi kepada batu yang keluar ibunya. Terbuka batu itu, maka masuk ia ke dalamnya. Dia main satu bunyi suara yang cukup teruk. Dan suara itu diikuti dengan lintang dan sebagainya. Dan tidak cukup dengan itu, dia main gerak gempa. Dia main gempa bumi. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka mati sekalian mereka itu. Semua geng jahat ada lawan Nabi Allah Saleh alaihi salam ni, hak jahat ni saja Tuhan bagi mati. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia cerita detail. Bila nak berlaku benda ni, bila muka depan ni duk main kuning, lepas tu duk main merah, duk main hitam ni, bila duk jadi macam ni, pada masa tu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam, wahai Saleh, hampir keluar daripada kampung ni, daripada Hijr ini. Hampir keluar daripada kampung Hijr ini, bawa orang-orang yang ikut hang keluar. Jangan bawa bini hang, Tuhan kata. Pasal apa? Pasal bini Nabi Saleh sama macam bini Nabi Nuh. Bini Nabi Saleh ni sama macam bini Nabi Nuh. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir pula dia kata lebih jahat lagi bini Nabi Saleh ini. Bukan sahaja dia tidak ikut seruan Nabi Saleh, bahkan dia jadi mata-mata gelap kepada orang-orang yang duk lawan Nabi Saleh. Apa juga rahsia Nabi Saleh bocor melalui bini dia. Dia pergi habang dekat orang-orang tu semua. Maka Allah pesan dekat dia, wahai Saleh, hang keluar, bawa anak perempuan hang 2 orang dan orang yang ikut hang, yang beriman dengan aku. Tuhan kata, jangan bawa bini hang. Dalam tafsir kata, Nabi Saleh ambil anak dia 2 orang, tak habang kat bini dia keluar, bagi umat-umat dia keluar. Bini dia tengok ikut sama rombongan Nabi Saleh ni nak keluar. Sampai di tengah jalan, dia berasa nak beralih tengok apa jadi. Dia beralih saja, serentak dengan itu, guruh kuat yang bunyi dan gerak gempa yang berlaku tadi, ambil dia seorang daripada kalangan hadut jalan sama dengan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini bukan cerita dongeng, ini cerita daripada Al-Quran. Hai, jangan buat pasal. Jangan duk ingat lah tak boleh jadi. Jangan boleh buat ni. Tadi kawan kita putus step pagi ni. Ni pelik lah ni. Ni cerita pelik lah ni. Mastika bulan November punya. Bulan depan punya dah keluar main malam ni. Mastika bulan depan punya. Dia buat gambar ulang duk beli orang. Satu kejadian yang berlaku di tanah perkuburan Baqi' Al-Gharqad, iaitu tanah perkuburan orang Islam di Madinah Al-Munawwarah, dekat dengan Masjid Nabawi tu. Dia mai cerita tu sekali dengan keratan akhbar yang keluar di Saudi. Saya dah lama dengar benda ni, tapi dia duk mai jenis photostat kelabu ni, saya tak percaya. Dia bila keluar dalam mastika ni, dia masuk gambar keratan akhbar sebenar daripada Saudi. Dia kerat macam tu, uqubah dia kata. Litarikis salah. Maksud dia, hukuman yang Allah kenakan kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Dia tulis dalam surah Abang Saudi ni.
Kononnya peristiwa berlaku di tanah perkuburan Baqi' Al-Gharqad di Madinah. Satu orang tokoh korporat, orang meniaga di bumi Madinah, dan dikenal pasti dia ni sebagai orang yang tak semayang. Duduk di bumi Madinah tak semayang, tuan-tuan. Dia kira meniaga, dia kira cari duit, dia kira duk tumpu belah keduniaan semata-mata. Ketika mayat dia dikebumikan, ketika letak aja mayat, tiba-tiba nampak ada satu benda rentak tarik mayat tu. Dan kawan yang bawa mayat tu nak pergi simpan, nak pergi tanam tu, tengok dia nampak ada satu ulang besar belit mayat tu daripada ujung kaki sampai ujung kepala, dan kepala ulang duk nganga di depan kepala mayat yang duduk dalam kain kapan ni. Dan benda ni diceritakan oleh orang yang pergi kebumikan mayat ni, dan kemudiannya mendapat liputan daripada akhbar Saudi. Tuan baca surah Abang mingguan Malaysia baru lepas, hari Ahad lepas, ruangan Profesor Madya Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur. Profesor Madya Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur ni dia memiliki PhD dalam bidang hadis. Dia orang hadis. Dia orang yang mendalami ilmu hadis. Dia jawab satu soalan yang dikemukakan oleh satu orang yang bertanya. Cara kawan tu tanya tu, dia tak percaya tentang cerita dalam kubur ni. Dia kata ni hadis yang duk mai, yang duk cerita tentang manusia bila mati masuk kubur. Bila masuk kubur sekali lagi, ja'a malakani, akan mai kepada dia dua malaikat, aswadani azraqan, yang memakai pakaian yang hitam dan biru dan sebagainya ni. Kemudian fayaq'udani, kemudian malaikat ni akan membangkitkan orang yang baru kena tanam ni supaya duduk dalam kubur. Kemudian ditanyanya beberapa soalan. Ada hadis kata tanya man rabbuka. Ada hadis kata dinampakkan kepada dia rupa Nabi Muhammad, kemudian ditanya kepada orang yang baru dikebumikan ini, hang kenal tak siapa dia ni? Jadi kawan yang tanya Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur ni, dia tak percaya kepada hadis-hadis ni. Dia kata hadis-hadis ni bertentangan dengan ayat Quran. Dia minta Ustaz Abdul Hayy Abdul Syukur perjelaskan kepada dia benda ni. Baca tulisan Dr. Abdul Hayy hari Ahad lepas, cukup baik. Apa dia kata? Dia menjelaskan daripada perspektif hadis, daripada sudut ilmu hadis, diperjelaskan satu persatu, dan dia membawa kesimpulan barang siapa yang mengingkari hadis tentang benda ni yang sudah sabit sahihnya, barang siapa yang ingkar, terkeluar daripada agama. Dia kata, ini bukan cerita main-main. Ini bukan cerita main-main, cerita malaikat main, cerita malaikat tanya, cerita orang yang mati tak boleh jawab, cerita malaikat disuruh oleh Allah dengan menggunakan satu tukul yang dibuat daripada api neraka, suruh pukul mayat ni, kemudian mayatnya akan menjerit, yang jeritan mayat ini didengari oleh semua makhluk Allah, illa thaqalain. Nabi kata melainkan dua makhluk, iaitu manusia dan jin, Allah tak izinkan daripada dengar. Nabi kata kalau sekiranya Allah izinkan manusia dengar bunyi mayat yang kena pukul dalam kubur tu menjerit, la sa'iqah. Nabi kata nescaya pengsan orang yang dengar itu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala boleh buat. Itu yang kita nak abang, Allah boleh buat. Cuma kita lah ni minta dekat Tuhan, ya Allah janganlah benda-benda macam ni buat ke kita. Minta jauhlah daripada fitnah yang seumpama ni ke atas kita dan ke atas adik-beradik, anak-beranak, keluarga kita, jiran, tetangga, kawan-kawan kita dan orang kampung kita. Minta jauh daripada benda-benda yang menjadi fitnah yang seumpama ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lagu ni kira kecil. Umat Nabi Allah Saleh alaihi salam, dia ramai bunyi guruh seperti halilintar dan sebagainya, yang kemudiannya disusuli dengan gerak gempa yang menyebabkan semua yang terlibat dalam menentang Nabi Allah Saleh alaihi salam sekaligus one shot dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia ramai lagi satu cerita. Dia kata ada seorang, dia kata daripada orang-orang yang duk menentang Nabi Saleh ni, nama dia Abu Rughal. Abu Rughal, dia ni di antara orang yang ke depan dalam duk lawan Nabi Saleh. Tetapi semasa Allah wakmai bala ni, bala guruh kuat, disusuli dengan gerak gempa dan sebagainya. Semasa Allah wakmai bala ni, Abu Rughal ini dia tak ada di bumi Hijaz ni. Dia tak ada di Hijaz ini, dia tak ada. Dia sedang berada di Mekah pada masa itu. Maka dia oleh kerana duduk dalam tanah haram, maka dia terlepas. Dia terlepas waktu orang kena ni, dia terlepas.
Benda ni diketahui daripada hadis Nabi SAW, iaitu satu hari dia kata Nabi SAW berjalan sama dengan sahabat dia, lalu satu kawasan di pinggir Mekah. Nabi lalu satu kawasan di pinggir Mekah. Bila sampai tang tu, Nabi SAW tanya sahabat-sahabat yang duk ikut belakang dia. Nabi kata, "Monti datang ni. Hampa tahu tak ni lah ni, kita duk ada di kawasan apa?" Sahabat-sahabat kata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul sahaja yang lebih tahu, kami tak tahu. Yang kami tahu, tadi kita duduk di Mekah lah sempadan keluar daripada Mekah. Nabi kata apa? "Aku nak bagi tahu dekat kamu bahawa sesungguhnya sekarang ini kita berada dekat dengan kubur satu orang yang bernama Abu Rughal." Nabi tahulah Tuhan bagi tahu kat dia, wahai Abu Rughal ini hidup zaman Nabi Saleh. Berapa lama sebelum tu lagi. Tapi Allah bagi tahu dekat Nabi, suruh Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata, kita lah ni duduk berdiri di kawasan kubur satu orang laki-laki, nama dia Abu Rughal. Dia ni adalah di antara kepala yang menentang Nabi Allah Saleh alaihi salam. Ketika Allah buat turun mai bala, sayhatun azimah, bala dalam bentuk guruh kuat, sehingga menyebabkan umat Nabi Allah Saleh terazab dengan bunyi yang kuat itu, dan gerak gempa dituruti dengan hujan batu turun daripada langit, timpa daripada mereka mati serta merta. Pada ketika itu Abu Rughal sedang berada di tanah haram, Nabi kata. Tapi sebaik-baik sahaja Abu Rughal langkah kaki keluar daripada tanah haram, ni sempadan tanah haram, langkah keluar, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala turun mai satu batu daripada langit, pam kata timpa dia, mati on the spot. Dan Nabi kata Abu Rughal dikebumikan di tempat kita duduk berdiri lah ni. Nabi kata. Sahabat-sahabat kata, "Ya Rasulullah, boleh tak boleh kami nak korek tengok?" Nabi kata, "Korek. Kamu akan temui bangkai dia ni bersama satu tongkat emas." Nabi kata. Tu, Nabi kata lagu tu. Sahabat korek. Sahabat korek, jumpa tengkorak. Bersama dengan tengkorak itu ada satu tongkat yang dibuat daripada emas. Itu hadis dibawa dalam tafsir Ibnu Katsir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, dengan kerana itu sahabat-sahabat Nabi iman mereka cukup kuat. Pasal apa? Bukti depan mata. Tahu percaya kata Nabi Muhammad, Nabi tengok bulan, buat isyarat dengan tangan macam tu. Dengan kehendak Allah bulan terbelah dua. Tahu percaya lagi? Mangkuk betul lah kalau tak percaya. Kita lah ni masalah dia apa? Duk baca tafsir ni kaya sampai nak keluar suara pun, tapi bukti tak boleh tunjuk. Ni kita duk baca lah ni. Kita duk baca ni dengan tafsirnya, dengan hadisnya, dengan wa'mai riwayat daripada tafsir yang muktabarnya dan sebagainya. Kita asak, kita buat masuk bukti, kita terang, kita bagi dan sebagainya. Tapi bukti depan mata tu tak boleh bagi. Maka sebahagian besar daripada orang hari ni dengar pun tak mahu. Dan sebahagian kecil daripada orang ni mai dengar tapi tak mahu pakai. Tapi sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kalau mereka rasa tak apa nak yakin tu jumpa Nabi, tanya Nabi, bukti ni Allah bagi Allah tu juga. Maka beriman mereka ini dengan iman yang sesungguh-sungguhnya. Maka dengan kerana itu mereka sanggup mati kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Pasal mereka tahu, mereka yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang mereka ikut ini tidak salah, bahkan inilah yang sebenar-benarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah cerita yang menimpa kepada Abu Rughal. Sebaik-baik sahaja dia keluar, dia kena. Dan mayat dia dikebumikan tang tu juga. Dan sebagai bukti kepada apa yang Nabi kata bersama dengan dia, ditanam bersama dengan dia tongkat emas. Sahabat kata kami nak korek. Bukan ada apa, kami nak beri keyakinan kepada hati kami. Nabi kata jalan. Korek-korek, jumpa satu tengkorak bersama dengan satu tongkat emas. Kita hari ni tak jumpa tongkat emas, jumpa jarum emas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi depa ni semua Allah kata apa? Fa akhadhathumur rajfah. Maka ambil akan mereka itu oleh gerak gempa yang kuat daripada bumi dan suara yang kuat daripada langit. Fa asbahu fi darihim jathimin. Maka jadilah mereka itu pada kampung mereka itu mati sekalian, tertiarap mereka itu. Mati tertiarap dia kata. Begitu hinanya mereka dan kematian mereka ni. Fatawalla anhum, maka berpaling Nabi Saleh daripada mereka itu. Kemudian daripada mati mereka itu.
Nabi Saleh pun biar-biarlah. Hampa aku dah pesan dah. Aku dah nasihat dah. Aku dah bagi tahu dah. Hampa bantah tak mau dengar apa yang aku kata. Hari ni Tuhan awak mai bala ke hampa. Hampa tanggung ambil lah. Nabi Saleh pun pergi ke lembah. Waqalah dan berkata. Khitab kepada jasad yang mati. Seperti mana khitab Nabi SAW kepada kafir Quraisy yang mati di Badar itu. Kata Nabi Allah Saleh, ya qaum, wahai qaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Sesungguhnya telah aku persampaikan kepada kamu risalah Tuhan aku, dan aku nasihat kepada kamu semua. Akan tetapi kamu tidak kasih dan tidak ikut akan orang yang memberi nasihat kepada kamu. Maka jadilah kamu binasa, dan jika kamu ikut, kamu dapat selamat dunia dan akhirat semuanya. Itu dia. Nabi Saleh kata dekat mereka, walaupun dah mati dah puak tu. Puak tu dah kena dah bunyi guruh kuat. Dah kena dah gerak gempa yang menyebabkan kematian mereka. Walaupun mereka dah mati dah. Nabi Saleh kata. Nabi Saleh kata, inilah akibat yang menimpa hampa semua. Sesungguhnya aku sampaikan dah apa yang Tuhan suruh aku sampai. Aku habaq dah dekat hampa. Siang malam aku bagi tahu dekat hampa. Tetapi nampaknya hampa tak sayang kepada diri hampa sendiri. Dan hampa tak sayang kepada aku yang nak bagi keselamatan pada hampa. Nabi Saleh kata, aku tak minta apa dekat hampa. Aku tak minta duit sekupang pun. Aku tak minta hampa sanjung aku. Aku tak minta hampa junjung aku. Aku tak minta jawatan tinggi. Aku tak minta apa dekat hampa. Aku minta hampa sembah Allah Tuhan yang Esa. Yang tu saja aku minta dekat hampa. Aku tidak menyusahkan hampa. Aku tidak buat apa dekat hampa. Melainkan aku minta supaya hampa jaga diri hampa sendiri. Dengan menjaga diri hampa selamat pada hari akhirat esok. Tapi hampa tak mau dengar apa yang aku kata. Hari ni mai bala Allah. Dan hampa terimalah akibat dia. Seperti mana dia kata Nabi kata kepada orang-orang yang mati ketika berlaku perang Badar. Saya selalu cerita benda ni. Nabi pernah doa, Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Allahumma alaika bi Utbah ibn Rabi'ah. Allahumma alaika bi Syaibah. Nabi minta, ya Allah, pelingkup buanglah bangsa Quraisy ni. Duk megah dengan bangsa aja tak jadi apa. Agama mereka lepas tepi-tepi. Ya Allah, pelingkup buanglah ni Abu Jahal ni. Bukan orang lain dengan aku. Sangkut adik-beradik juga dengan aku. Tapi tak mau dengar apa yang aku kata. Ya Allah, pelingkup bang Abu Jahal. Ya Allah, binasakan Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, binasakan Syaibah bin Rabi'ah. Dua beradik mereka ni. Ya Allah, binasakan orang-orang yang duk lawan aku ni. Nabi tak pernah minta doa binasa orang lawan dia. Tapi oleh kerana Nabi tak boleh tahanlah dengan 4-5 ekor ni. Nabi doa sebut nama mereka ni. Nabi sebut. Nabi tak pernah khususkan doa dia minta, ya Allah binasakan si Fulan bin si Fulan. Nabi tak pernah buat. Tapi oleh kerana Nabi tak tahan dah dengan mereka ni, Nabi angkat tangan, Nabi minta. Bila Nabi sebut Allahumma alaika bi Abi Jahlin, Abu Jahal duduk ada tepi tu. Dia dengar, pucat lesi muka dia. Dia tahu takut. Dia tahu takut. Lagu hari ni lah, duk kata macam-macam kadang-kadang dekat alim ulama' dan sebagainya. Cuba sekali orang dia duk kata macam-macam tu, angkat tangan depan dia, ya Allah, pelingkup orang dari kita. Lagu mana dia nak rasa? Tengok dia balik mana tu, dia tidur tak ada nak. Dia tidur tak ada nak. Walaupun dia duk kata dia ni auta lah, tak betul lah, pemohong lah, apalah semua. Bila depan dia kawan tu doa dekat Tuhan, ya Allah, pelingkup orang, dia balik tak boleh tidur. Pasal apa? Di sudut hati dia, dia percaya. Kawan ni orang baik ni, doa dia Tuhan nanti dengar. Dia percaya. Dia ambil cermin tengok muka dia tengok muka kawan tu. Dia kata kawan tu nampak bagus banyak, aku ni nampak celaru ni. Dalam hati kecil dia mengaku kecelaruan dia ni. Tapi oleh kerana ego, sombong, bongkak, takabur, besar diri dan memandang orang lain bawah pada dia, maka dengan kerana itu dia menolak kebenaran. Nabi SAW tak boleh tahan. Nabi doa, Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Ya Allah, binasakan Abu Jahal. Ya Allah, binasakan Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, binasakan Syaibah dan sebagainya. Sebut nama seorang-seorang, 7 orang Nabi sebut. Lepas pada Nabi sebut tu, selang berapa tahun lepas itu berlaku perang Badar. Dalam perang Badar, ke-7 nama yang Nabi sebut mati dalam keadaan hina dalam perang Badar. Dan mayat ke-7 ni, Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan sebagainya, mayat mereka ni diheret secara hina dan dilempak masuk ke dalam qalib. Qalib maksudnya lubang yang mereka korek di tengah-tengah medan perang. Korek la tu juga kambuh mereka ni. Sekor dilempak masuk dalam qalib fi Badrin ini, di dalam perang Badar ini.
Bila masuk dah 7 bangkai yang menentang Nabi semasa hidup Nabi ni, Nabi pergi berdiri di tepi lubang nak kambuh Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan sebagainya. Nabi pergi berdiri di tepi itu, Nabi kata kat mayat ni. Nabi kata, "Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Nabi kata, "Aku nak tanya hampa, hari ni hampa dah mati dah, hampa dah masuk dalam lubang ni dah, dalam qalib Badar ini. Aku nak tanya hampa, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Hari ni hampa nak mengaku tak mengaku apa yang Tuhan bagi tahu dekat hampa sebelum ni betul? Dia kata, "Aku nak tanya hampa lah ni. Hari ni hampa dah mati, hampa nak mengaku ke tak?" Kata, "Apa yang aku dua habang kat hampa selama ni betul? Hampa nak mengaku tak mengaku? Tak sat ni masa nyawa hampa nak bercerai keluar keadaan ni, ada malaikat maut mai dekat hampa. Betul tak betul?" Lagu aku kata. Waktu hampa nak mati tak saat ni, malaikat mai duduk di sebelah hampa. Malaikat tu kata, "Wahai roh yang keji, nyah kamu keluar daripada badan ini." Hampa lalu ke tak keadaan itu? Nabi nak tanya yang tu. "Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Adakah lah ni hang mengaku kata apa yang aku kata selama ni betul? Nabi tanya macam tu. Sayyidina Umar Al-Khattab duduk ada sebelah masa tu. Bila dia dengar Nabi duduk tanya mayat dalam kubur ni, dia tanya Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, depa dengar ke apa yang kamu kata?" Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, depa dengar ke yang hang tanya tadi ni? Kamu tanya tadi, adakah apa yang Tuhan kamu janji itu benar? Kamu dah lalu semua. Kamu tanya tadi tu, mereka ni dah mati dah. Mereka dengar ke tak kan?" Nabi kata, "Wallazi nafsi biyadih." Nabi kata, "Demi Allah yang nyawa aku ada di dalam kekuasaan dia. Ma antum bi asma'in lima aqulu minhum." Nabi kata, tidaklah kamu lebih dengar daripada mereka ni. Maksudnya Nabi kata, mereka ni lebih dengar, lebih terang dengar daripada hampa dengar Abu Qatar ni. Tapi kata Nabi, "Walakin la yastati'una an yujibu." Tetapi malangnya, mereka tidak diberi kekuatan untuk jawab soalan aku tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, kita nak beritahu satu. Kita tak lama dah kita akan tahu apa yang kita dengar di masjid ni betul. Tak lama dah. Bila mati kita tahu. Mati tak lama. Siapa yang kata lambat lagi dia nak mati, dia silap. Pasal apa? Pasal kaedah dia begini. Benda yang semakin dekat itu, dia panggil dekat. Kematian adalah satu benda yang makin dekat. Dia tak makin jauh. Kemarin hari Selasa, hari ini hari Rabu. Hari ini tidak bermakna kita makin jauh dengan kematian. Sebaliknya, kemarin dengan hari ini kita lebih dekat dengan kematian. Hari ini dengan esok lebih dekat kita dengan kematian. Sebab kematian itu tarikh yang ditentukan. Daripada sehari ke sehari kita makin dekat dengan kematian. Jadi bermakna bila sebut kata mati adalah sesuatu yang dekat. Bahkan Nabi kata kematian itu lebih dekat kepada kamu daripada orat tengkok kamu sendiri. Nabi kata. Orat tengkok ni dekat lah, kita mana boleh buang orat tengkok simpan dalam peti air. Tak boleh. Dia tengkok mana pun yang tiada belakang kita. Maknanya orat tengkok cukup dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Tapi Nabi kata tak, orat tengkok tu kira jauh lagi. Kematian lebih dekat dengan kamu daripada orat tengkok kamu. Maknanya anytime boleh mati. Anytime. Maka dengan kerana itu kita kata apa? Kita tak lambat dah. Kita dekat dah nak tahu apa yang kita duk dengar hari ini adalah kebenaran. Tak dekat, tak jauh dah. Saat kita akan tahu. Bila dekat nak mati, mai malaikat maut. Nabi kata kalau orang yang beriman, tanda pertama yang dia boleh tahu ialah malaikat maut akan duduk di sebelah kanan dia. Dan dia berpakaian serba putih. Tahu dah, understood masa tu. Walaupun kita tak boleh habaq kat orang, kita tak boleh nak cakap kat orang, kita nak habaq kat bini kita pun tak boleh dah. Kata, duduk ada sebelah dah. Nak kata tu pun tak boleh dah. Tapi kita tahu dah. Bila kita nampak dia duduk ada sebelah kita, dia berpakaian serba putih, duduk belah kanan, itu tanda berita gembira untuk kita. Tu, awal-awal dah tahu dah. Tapi sebaliknya Nabi kata, bagi roh yang keji, dia akan main di sebelah kiri dan berpakaian serba hitam. Masa tu understood. Tengok dia ada sebelah kiri, pakaian serba hitam. Kita tahu dah bahawa kita akan pergi ke satu jalan yang tak elok selepas ni. Masa tu manusia sudah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dalam maksud kata percayalah apa yang dia dengar selama ni, sama ada dia dengar cara direct ataupun dia dengar ujung-ujung telinga, apa yang dia dengar selama ni betul.
Tapi masa tu sudah cukup lewat untuk dia. Sudah cukup lewat. Masa tu nak minta, ya Allah, takhirkan sikit kematian aku. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kalau hang bagi aku mati lewat sikit, aku nak bangkit pergi sedekah segala harta yang dia adakan aku. Dan aku janjilah, ya Allah, wa akum minas salihin. Aku nak jadi orang salih betul dah lepas ni. Masa tu katalah apa pun, Tuhan tak layan kita dah. Kita akan mati seperti mana keadaan kita sebelum itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi kata macam tu, Nabi kata dekat Sayyidina Umar, wahai Umar, kalau hang dengar aku kata tadi terang, depa ni dengar lebih terang daripada yang hang dengar tadi. Tapi walakin la yastati'una an yujibu, depa tidak mampu nak jawab apa yang depa dengar tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka inilah yang nak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wallahu a'lam. Baik, ini kita masuk kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ini ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.